Khamis 26 Ogos 2021 telah mencatatkan kes COVID-19 yang tertinggi di Malaysia iaitu sebanyak 24,599 di mana 85.9% dari kategori 3, 4 dan 5 adalah daripada pesakit yang tiada atau tidak lengkap vaksinasi. Walaupun vaksin walaupun vaksin bukan jaminan kebal COVID-19, ia mampu menguatkan daya ketahanan badan manusia dan menjadi harapan kita untuk kembali bangkit. Semestinya pandemik COVID-19 menuntut kerajaan untuk memberi fokus dan prioriti perbelanjaan kepada pengurusan pandemik, termasuk memastikan kebajikan rakyat terbela dan ekonomi dapat diperkukuhkan daripada merundum teruk. Setiap kali berlaku lockdown, impak penurunan ekonomi kepada keluaran dasar dalam negara KDNKK mengikut unjuran Kementerian Kewangan adalah besar sehingga RM2.4 bilion sehari. Bayangkan betapa besarnya impak pemanjangan total lockdown selama 2 minggu lalu bersambung seterusnya sehingga kini. Namun demikian, kita juga perlu beringat kadar vaksinasi sudah meningkat dan jika melihat kepada negara seperti United Kingdom dan Amerika Syarikat yang melakukan inokulasi yang agresif, kita sudah melihat sinar harapan untuk negara kita kembali pulih dan aktiviti ekonomi dibuka semula dengan lebih giat. Lebih ramai yang divaksinasi, lebih cepat imuniti berkelompok dapat dicapai, lebih cepat kita dapat kembali ke normal. Dalam sektor ekonomi terutamanya, selain bantuan daripada kerajaan persekutuan, kerajaan di setiap negeri juga masing-masing mengambil inisiatif dalam membantu rakyat di negeri agar rakyat tidak putus bekalan makanan dan pekerja-pekerja yang dibuang kerja diberi bantuan. Untuk kupasan topik pada malam ini, anda bersama saya Sakinah Jamian, moderator anda pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat menonton secara langsung di TV Wanita Sejahtera, di Facebook page dan YouTube TV Wanita Sejahtera. Jangan lupa untuk klik like, komen, share dan subscribe YouTube kami. Pada malam ini, wacana membawa satu tajuk iaitu vaksinasi, harapan untuk bangkit. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya mengalu-alukan kehadiran panel jemputan kita pada malam ini. Saya mulakan dengan panel pertama iaitu Puan Hamidah binti Othman, berkelulusan daripada Universiti Malaya dan kini sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD. Beliau juga merupakan seorang pensyarah di Universiti Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Seterusnya saya memperkenalkan panel yang kedua, Dr. Nasibah binti Abu Bakar, berkelulusan daripada Ain Shams University, Mesir. Beliau merupakan doktor perubatan di Klinik Kesihatan di Perak. Assalamualaikum Puan Hamidah dan Dr. Nasibah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Selamat datang ke TV Wanita Sejahtera. Terima kasih kerana menerima undangan daripada kami untuk bersama-sama secara langsung di TV Wanita Sejahtera.
Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya terus tujukan soalan saya pada panel pertama, iaitu Puan Hamidah. Okey. Puan, sekarang ni kita lihat vaksinasi. Mana-mana rata-rata vaksinasi. Tapi sebelum kita nak meneruskan langkah seterusnya, saya nak tahulah pengalaman Puan Hamidah sepanjang terlibat di pusat pemberian vaksin. Silakan Puan Hamidah. Okay. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada TV Wanita Sejahtera yang mana menjemput saya sebagai panel hari ini untuk berkongsi pengalaman sebagai petugas di PPV dan juga petugas di Outreach. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pelbagai pihak yang mana telah menjemput saya dan juga tim untuk bersama-sama dalam berurusan memberi vaksin kepada pihak-pihak yang memerlukan di kawasan Outreach terutamanya. Okey. Saya bermula melibatkan diri dalam PPV dan juga PPV di statik di UNIZA dan juga Outreach pada bulan Jun, iaitu pada permulaan pembukaan PPV UNIZA itu sendiri. Okey, pada permulaan untuk kita memulakan sebagai petugas dan saya sebagai vaccinator, iaitu memberi vaksin kepada penerima vaksin, kami walaupun sudah berpengalaman bertahun-tahun kami juga perlu menghadiri kursus yang dinamakan kursus sebagai vaccinator. Kerana untuk mengenalikan vaksin itu sendiri, kita memerlukan pengalaman yang tersendirilah. Walaupun kita bekerja sudah lama di hospital, kita pernah cucuk pesakit banyak kali, tetapi pengurusan vaksin ni dia sangat sensitif. Jadi saya dan beberapa tim telah mengikuti kursus pertama kami di PPV yang telah tersedia di Kuala Terengganu. Jadi selama tempoh 2 minggu kami telah mengikuti kursus tersebut dan setiap kali melakukan suntikan kami dipantau oleh jururawat yang memang dihaskan untuk memberi vaksin tersebut. Jadi dari situlah permulaan saya bermula sebagai vaccinator. Kerana saya kumpulan pertama yang mengikuti kursus vaccinator tersebut, saya dilantik oleh dekan di fakulti saya untuk memulakan program outreach kami lah daripada Fakulti Perubatan. Okey, untuk makluman juga, outreach yang kami lakukan biasanya kami membantu pihak-pihak KKM, PKD yang mana memerlukan bantuan daripada UNIZA. Okey, cumanya pada waktu terkini kami baru dapat panggilan daripada orang-orang sekitar yang memerlukan suntikan di rumah. Okey. Jadi outreach pertama kami adalah bermula pada 26 Jun 2021. Kiranya Puan Hamidah kira berlatar belakangkan perubatan ke? Ya, saya seorang jururawat. Okay, sebelum ni saya seorang jururawat di HUKM dan kemudian saya melanjutkan pengajian di Universiti Melaya, mengambil pengajian dalam bidang pengajaran untuk pelajar-pelajar kejururawatan. Sekarang saya sebagai pensyarah perubatan, pensyarah universiti di Fakulti Perubatan UNIZA untuk program diploma sains kejururawatan. Okey, baik. Alright, kiranya ada tak, saya nak tanya Puan Hamidah sikit lah. Ada tak orang yang selain background perubatan diberi peluang untuk dia yang mencucuk badan orang? Ada ke? Bukan perubatan. Kalau bukan perubatan memang tak ada. Setakat ni kita memang tidak membenarkan sebab sesiapa individu yang ingin menjadi vaccinator dia perlu berdaftar dan mereka perlu ada lesen untuk melakukan prosedur perubatan tersebut. Betul kan doktor? Yang mana doktor pun akan bagi lesen number dia, yang mana jururawat pun akan bagi lesen number. If something berlaku pada pasien, kita senang nak detect lah siapa yang memberi vaksin tersebut. Jadi
Untuk yang tidak berlatarkan perubatan memang kita tidak benarkan. Okey, baik. Terima kasih Puan Hamidah. Okey, baik. Seterusnya saya tujukan soalan kepada Dr. Nasibah. Okey, baik doktor. Tadi mungkin sedikit perkongsian daripada Puan Hamidah tentang pusat pemberian vaksin. Tapi saya nak tahu sedikit soal berkenaan dengan pengalaman doktor sepanjang bertugas di CAC dan tentang sampling tu. Mungkin boleh doktor terangkan lebih terperinci? Silakan doktor. Doktor? Okey, baik. Okey, tak apa. Doktor mungkin line dia ada problem. Okey, baik. Tak apa. Saya teruskan soalan kepada ke doktor dah masuk? Belum lagi ya? Okey. Doktor okey doktor? Alright, okey. Okay, boleh kan dengar? Maaf line tak stabil. Alright, okey. Baik doktor, tadi doktor dengar soalan saya tak? Apa yang akhir tu? Pengalaman Soalan saya adalah boleh tak doktor terangkan atau kongsikan pengalaman doktor sepanjang bertugas di CAC dan juga tentang sampling. Silakan doktor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak TV Wanita Sejahtera kerana menjemput saya dan memberikan kepercayaan lah untuk saya berkongsi pada malam ini. Walaupun saya ni biasa-biasa sajalah, sekadar pegawai perubatan di klinik kesihatan saja. Tapi itulah yang berkenaan dengan pengalaman sendirilah bertugas. Memang kami sekarang ni di daerah pejabat kesihatan di peringkat klinik masing-masing kita akan ada rotation lah untuk sama ada di PPV, sampling dan juga CSC lah. So jadi kalau pengalaman saya, kita akan ada setiap minggu kita akan ada rotation. Kalau ikutkan sebab kawasan saya adalah kawasan pedalaman lah, di kawasan orang asli. Satu kawasan di daerah di daerah Kuala Kangsar lah, Sungai Siput. Yang mana kawasan ni kita memang klinik kami di pedalaman lah, dan juga dalam daerah ni kita sekarang ni ada kluster lah. Kebanyakannya kluster adalah kluster orang asli. Itu adalah kluster sebenarnya yang kita paling takut untuk kena. Sebabnya apa? Kita tahu bila once kalau perkampungan orang asli di pedalaman kena, memang kita akan masuk ke dalam untuk nak bawa mereka keluar. So jadi kalau ikutkan pengalaman saya untuk setakat dalam PPV memang kita adalah outreach, kita kita berpusat lah, maksudnya kita bergerak berpusat di beberapa tempat yang mana nanti orang-orang asli ni akan dibawa keluar untuk di tempat kawasan berhampiran dengan kawasan pedalaman lah untuk nak kita beri vaksinasi pada mereka. Dan juga kalau untuk CAC, pengalaman saya, CAC ni adalah COVID Assessment Center lah kalau untuk pengetahuan semua COVID Assessment Center ni maksudnya apa? Kita nak review pesakit-pesakit yang telah disahkan positif COVID. So kalau macam di CAC kalau kita tengok lah kan di luar, jadi kita ada berpusat di klinik-klinik, terutama klinik yang besar, ataupun kalau di Ipoh kita ada di stadium. So kalau kata orang kebiasaannya orang biasa lah yang di luar, kita boleh CAC tu kita review hari pertama, kita akan minta patient datang ke situ untuk kita review. Tapi berbeza dengan tempat kami adalah kami sebab kerana di pedalaman kami kena bawa tim untuk masuk ke sana dan review pesakit-pesakit yang positif di kampung tersebut. Dan yang mana yang paling ramai sehari kami dapat adalah 130 pesakit COVID yang kami kena review, dan yang mana pesakit-pesakit itu kami kena bawa keluar sebab kita tahu mereka di pedalaman tiada akses internet dan juga telefon. Jadi sekiranya apa-apa berlaku kecemasan, memang sangat susah untuk bawa mereka keluar. So mana-mana patient yang positif COVID kami kena bawa mereka evacuate daripada kampung tu untuk bawa keluar ke pusat kuarantin. Dan inilah yang menjadi masalah sebab apa? Kita punya pusat kuarantin dan juga hospital pun memang sebenarnya penuh lah. Itu yang menjadi masalah sekarang ni, dan kita nak melihat situasi sekarang ni lah sebenarnya bukan mudah lah untuk kita nak handle. Cuma Alhamdulillah bila kita ada team lah kan, maksudnya dalam satu sebab saya bergerak dengan pejabat kesihatan, jadi kita ada team yang untuk nak rotate, untuk buat sampling dan juga review patient-patient di CSC lah.
Itu sekadar saya punya pengalaman lah yang mana memang kita ada sampai tengah malam juga sebab bila kita masuk ke pedalaman kita tak ada internet. Jadi kami kena keluar dulu untuk kita refer case. In case kalau patient yang memang tak ada oksigen dia drop dia tak cukup. So kita kena bagi, kita memang dah bawa siap-siap tong oksigen. Once kita keluar daripada kawasan yang ada line sedikit baru kita refer case. So itu yang bezanya lah. Kalau yang kita tengok di kawasan yang biasa, kita terus mana-mana yang kita rasa suspect yang macam dia adalah Cat 3, Cat 4 yang perlu refer segera, kita boleh terus contact kan. Tapi kalau ini kita kena keluar dulu dapatkan line baru kita boleh refer. Itulah dia punya antara pengalaman dan kesusahannya lah. Okay. Itu saja Okay, baik. saya. Saya kira itu pengalaman yang menarik lah sebagai seorang doktor. Saya sendiri pun sebagai orang rakyat biasa, seorang orang luar, teringin juga nak masuk kawasan perkampungan sebegitu. Yang mungkin jarang orang merasai pengalaman-pengalaman ni. Tapi saya percaya itu salah satu pengalaman yang memberi satu peluang dan ruang untuk kita dari sudut perubatan tu sendirilah untuk melihat bagaimana cara untuk kita nak akses, cara bagaimana kita nak berubat dengan kondisi dalam musim pandemik dan sebagainya. Okey, baik. Sebenarnya saya nak tanya kepada Puan Hamidah. Okay, tadi Puan Hamidah, saya kira Puan Hamidah dan Dr. Nasibah pun ada sebut pasal outreach. Okey, mungkin saya nak tahulah dari sudut pengalaman Puan Hamidah sendiri. Outreach di Terengganu tu macam mana? Macam mana keadaan outreach tu di Terengganu? Adakah outreach di Terengganu tu mungkin berbeza di Negeri Pahang? Mungkin outreach di Terengganu mungkin berbeza di Sabah dan Sarawak? Dan mungkin boleh Puan terangkan outreach tu apa sebenarnya secara spesifik. Silakan Puan Hamidah. Puan unmute. Okay, outreach, berkenaan dengan outreach tadi. Okay, outreach ni dalam KKM sendiri pun dia ada outreach tapi nama dia demonstration. Betul tak Doktor? Okay, DOMI, biasanya dipanggil DOMI. Okay, untuk outreach ni, term outreach ni kita panggil dia luar daripada kawasan PPV, so kita panggil dia outreach. Bagi kami, kami daripada UNIZA, kami membantu pihak KKM untuk membantu sebab KKM keperluan tenaga pekerja dia teramat terhad, memandangkan seperti yang Dr. Nasibah beritahu tadi, keperluan untuk menjaga pesakit-pesakit di CAC dan juga untuk memberi suntikan di PPV statik yang mana bertempat, berkelompok. Jadi untuk yang outreach bagi kami di UNIZA, kami membantu pihak KKM di mana daripada PKD kami terbahagi kepada beberapa PKD iaitu mengikut daerah daerah Kuala Nerus, daerah Kuala Terengganu, daerah Sitiu, Kemaman, Dungun. Jadi kami daripada UNIZA kami membantu membantu untuk mencapai semua kelompok mendapat vaksin. Dari situlah outreach tu kami pergi ke kampung-kampung yang mana KKM tak dapat memberi peruntukan staf dia untuk memberi suntikan, jadi kami memberi bantuan dari segi tersebut. Tim kami akan berkolaborasi dengan PKD yang mana di mana tempat yang hendak dia lakukan vaksinasi. Okey, contoh outreach pertama yang saya nyatakan tadi bermula 26 Jun. Kami bermula di Sekolah Kebangsaan Kesum iaitu di daerah Kuala Terengganu lah, Mane Terengganu. Jadi kami berhubung dengan PKD Kuala Terengganu dan memulakan pemberian vaksinasi di situ. Okey, penduduk di sekitar kampung tersebut kami pergi untuk memberikan vaksinasi yang mana mereka ada sekelompok lah yang tidak boleh membawa ahli keluarga untuk ke pusat pemberian vaksin. Jadi di situlah kami memulakan pemberian vaksin outreach kami untuk dos pertama. Faham. Kira bagaimana pula dengan dos kedua tu, Puan? Dos kedua kami lakukan tempat yang sama di tempat tu jugalah di Sekolah Kebangsaan Kesum juga. Okey, baik. Saya kira tu serba sikit bukan outreach. Kira kalau ikutkan di UNIZA ni kira swasta lah, maksud saya dipanggil swasta ke macam mana? Ke kerajaan? Bukan. UNIZA adalah universiti awam IPTA. Bukan. Maksud saya Puan. Kajian awam. Ya. Maksud saya Puan,
Okey, maksudnya kan penglibatan sekarang ni KKM kan kekurangan staff. Ya. Lepas tu kira UNIZA membantu kerajaan. Okey. Maksudnya dalam erti kata lain bukan setakat UNIZA, maksudnya ada beberapa universiti di negeri lain pun berbuat sedemikian ke selain UNIZA yang membantu kerajaan? Setakat ni saya tak dapat memastikanlah sebabnya ada juga daripada KKM itu sendiri. Okey, cuma kami membantu atas dasar permohonan daripada PKD. Jika PKD inginkan bantuan, jadi kami memberikan bantuan. Yang mana kami membantu bukan sahaja dari segi memberi servis kepada orang ramai, tetapi kami membantu juga dari segi peralatan sebab kami mendapat beberapa sponsor lah yang ingin menyumbang untuk kami meneruskan pemberian vaksin di bahagian outreach ni. Okey, faham. Alright, baik. Yeah. Terima kasih Puan Hamidah. Okey, Dr. Nasibah sikit-sikit. Tadi di peringkat Puan Hamidah sebut outreach. Kalau kerajaan dia sebut apa, Domi? Mungkin Domi. Dr. Nasibah boleh terangkan sedikit dan boleh terangkan tadi doktor terangkan area kawasan pedalaman, tapi kalau di keseluruhan di Perak tu bagaimana? Silakan doktor. Saya kira line doktor ada ni ke masalah line? Okey, tak apa, baik. Baik, sebelum saya teruskan kepada soalan seterusnya, mari kita tonton dulu sedutan berita ini ya. Saksikan. 6 sekeluarga di Kampung Teluk Pasu, Kuala Nerus, Terengganu menerima suntikan vaksin COVID-19 di rumah semalam. 3 daripada mereka pesakit diabetes kronik dan seorang lagi terlantar akibat angin ahmar. Mereka menerima vaksin itu menerusi program PPV Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Pasukan Data dan Penyelaras PPV UNIZA mengambil inisiatif ke rumah keluarga ini kerana mereka tidak mampu hadir ke PPV. Suntikan vaksin diberikan terlebih dahulu kepada Mariam Yusof, 78 tahun, diikuti anaknya Zaliha Awang, 62 tahun yang kaki kirinya sudah dipotong akibat kencing manis kronik. 2 lagi adiknya, Shani, 50 tahun dan Yusof, 44 tahun yang turut mengidap penyakit sama. Seorang lagi, Rozlan Awang, 54 tahun yang terlantar akibat diserang angin ahmar sejak 9 bulan lalu. Suntikan terakhir diberikan kepada Najiah Awang ataupun Yong, 27 tahun. Keluarga ini berdepan dengan masalah pengangkutan untuk ke PPV hingga terpaksa menolak janji temu beberapa kali. Okey, baik Puan Hamidah. Saya terus kepada soalan kepada Puan Hamidah. Sebentar tadi kita menyaksikan sedutan berita di TV3 di mana memaparkan tentang pemberian vaksin di rumah tersebut di rumah terutamanya buat pesakit kronik. Saya kira ni memang terang jelas oleh pihak UNIZA tu sendiri. Okey, mungkin boleh Puan pericikan dengan lebih tajuk tentang prosedur atau tentang apa yang disampaikan oleh berita TV3 tadi. Dan juga soalan saya, mungkin ada setengah masyarakat di luar sana tidak tahu ada setengah pusat pemberian vaksin dikendalikan oleh pihak swasta selain kerajaan. Sekarang ni separuh daripada PBB adalah swasta. Mengapa begitu? Mengapa swasta ambil alih? Bagaimana pula di pihak kerajaan tentang pusat pemberian ini? Silakan Puan. Okey, berkenaan dengan berita tadi, itu adalah sorotan daripada kami menerima panggilan di pusat pemberian vaksin UNIZA. Satu keluarga yang tidak dapat untuk dibawa ke pusat pemberian vaksin. Jadi dia berhubung dengan tim data dan penyelaras PPV kami, seandainya boleh diberikan vaksin di rumah. Jadi inilah peluang yang kita nak cuba capai, yang mana kita nak capai semua pesakit-pesakit kronik yang mana di fasa 2, warga emas dan juga yang mempunyai penyakit kronik tu untuk divaksin. Jadi peluang ini kita ambil untuk pergi ke rumah tersebut dan memberi vaksinasi lah. Itu buat masa sekarang di Kuala Terengganu, jika ada ahli keluarga ataupun warga emas yang tidak boleh dibawa ke pusat vaksin, boleh hubungi penyelaras kami untuk kami memberi suntikannya di rumah lah, ya. Dan untuk soalan kedua tadi berkenaan dengan swasta yang mengambil alih, ya, berkenaan dengan pemberian vaksin. Okey,
dalam makluman saya lah buat masa sekarang tidaklah diambil alih sepenuhnya, yang mana pada permulaan tu memang kami yang memberi suntikan vaksin dan juga pihak swasta dia membantu mempercepatkan pemberian vaksin tersebut. Bukan pihak kerajaan menutup ataupun menyerahkan sepenuhnya kepada pihak swasta, tetapi sekarang kita nak cuba mencapai semua kelompok untuk mendapat vaksin, terutamanya warga emas dan juga pesakit kronik. Sebab fasa 2 mungkin dah nak capai dia punya staggered dia. Okey, staggered fasa 2 hampir tercapai insya-Allah, di mana dengan penglibatan pihak swasta dia akan lagi mempercepatkan pemberian vaksin tersebut. Itu sebabnya mungkin ada bunyi-bunyi lah mengatakan pihak swasta nak take over, kerajaan dah nak tutup. Okey, lepas ni vaksin kena bayar. Itu kita kena pastikan kita mendapat maklumat yang betul, iaitu kita kena sentiasa mengikuti laman sesuatu rasmi lah yang mana membekalkan vaksin, ataupun kalau kita lebih maklum lah, kita perlu mengikuti Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19. Di situ berbagai maklumat yang sahih yang kita boleh dapat, dan kita boleh tahulah apa saja perkara yang kita ingin tahu. Jadi berkenaan dengan swasta tadi ingin saya jelaskan di sini kebanyakannya adalah untuk membantu kerajaan mempercepatkan pemberian vaksin kepada penerima vaksin di Malaysia. Okay, baik. Alright. Seterusnya, terima kasih Puan Hamidah. Saya teruskan soalan kepada Dr. Nasibah. Dr. Nasibah di situ ya? Ya, saya ada di sini. Okay, baik Dr. Nasibah. Alright, baik. Seterusnya saya kemukakan soalan yang ketiga kepada Doktor. Saya kira sekarang ni tengah bermain isu ni viral, iaitu isu sijil palsu. Juga kalau Puan tengok doktor tengok dekat media sosial ataupun TV, ada memaparkan orang pakai kostum dengan tutup muka, ada jadi Ultraman lah, Batman lah. Dan sebenarnya dia boleh jadi salah satu faktor kes penipuan. Boleh jadi salah satu faktor. Apa komen doktor tentang hal ini? Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, berkenaan dengan penipuan lah, ada sijil palsu kan. Okey, sebenarnya kenapa ikutkan sekarang ni, memang kerajaan kita telah meletakkan bahawasanya kan, kita macam ni kata ya, bukan kerajaan kita menganaktirikan ke apa, tak ada. Memang kita meletakkan siapa yang dah divaksin boleh merentas ke kan, boleh ke pusat-pusat pembeli belah ke apa. Tapi actually sebenarnya ini adalah salah satu strategi untuk kita nak memperkasakan vaksinasi di kalangan rakyat Malaysia, dan juga kita sebenarnya nak mencapai herd immunity dan mengurangkan jangkitan COVID kepada rakyat yang lain lah. So that's why actually sebenarnya kita perlu jujur. Sebabnya apa? Sebab kalau ikutkanlah kan, yang menipu ni sebenarnya satu masa nanti kita akan makan diri sendiri. Ya, sebab apa? Kan bila once kita dapat jangkitan tu, kita macam kita boleh trace lah daripada mana dia boleh dapat. So macam mana dia boleh pergi ke situ. Okay, so akhirnya benda tu akan makan diri. Dan sekiranya bila dia memang terkena jangkitan di tempat-tempat yang actually sebenarnya dia tak boleh pergi, tapi dia boleh dapat, dan benda tu akan menyusahkan bukan saja dia, ahli keluarga yang lain, orang-orang yang terlibat yang lain, dan juga petugas-petugas. Itu sebagai salah satu. Sebenarnya kita tak boleh kena jujur, dan actually benda ni ialah untuk sebab kita kata sesetengah orang yang memasukkan sijil-sijil vaksin ni, sebenarnya actually ada setengah kata dia ada hak untuk diri dia untuk tidak dapat vaksin. Tetapi bagaimana pula dengan hak orang lain yang sepatutnya dilindungi? Okey? Jadi maksudnya dari sudut itulah sebenarnya ada golongan-golongan yang tidak boleh diberi lagi vaksin. Sebagai contoh kanak-kanak kan, yang di bawah 18 tahun, so far kita tak akan dapat lagi. So bagaimana dengan mereka yang perlu dilindungi sebenarnya, dan mereka tak dapat vaksin lagi dan perlu dilindungi. Tapi kalau orang-orang yang mementingkan diri, yang mana mereka tidak mementingkan berkenaan dengan penjagaan SOP dan juga menipu sijil itu sendiri, maka mereka membahayakan golongan-golongan yang sepatutnya jaga hak mereka. Itulah. Dan juga sebenarnya saya nak sentuh berkenaan dengan yang tadi kan kita cerita kenapa pasal CAC
mobile tu maksudnya kita masuk ke dalam, dan kenapa pentingnya actually outreach punya program vaccination outreach. Sebab kita tahu kan bila terjadinya dalam masyarakat yang berada di pedalaman, dia actually sangat susah untuk kita nak handle. Okay, sangat susah untuk kita nak handle kes-kes tersebut. Jadi golongan-golongan ni memang sangat-sangat perlu untuk kita berikan vaksin juga kepada mereka, dan mereka tidak akan dikecualikan. Memang dalam program PICK kan, program kebangsaan, imunisasi kebangsaan, memang kita tidak akan kita akan cover semua rakyat Malaysia, dan juga even warga asing pun kita akan cover. So that's why program-program outreach macam ni memang macam yang Puan Hamidah cakap tu, sebenarnya kami di pihak kementerian kan, memang kami kekurangan tenaga. Back to back kita akan bekerja sebab kes yang makin meningkat, dan alhamdulillah bila ada pihak swasta yang sangat-sangat sudi untuk membantu, itu adalah sangat dialu-alukan lah. Dan sekiranya ramai yang nak menjadi sukarelawan, kami sangat-sangat mengalu-alukan. Itulah doktor. Saya teringin berminat nak terjun dekat nak terlibat tu. Macam mana tu doktor? Sebab Alan. Saya rasa pengalaman macam tu tak semua orang dapat rasa. Okay, kita kira buat duit tu kita tolak tepi lah. Tapi bila kita melihatkan pengalaman tu mahal doktor. Bukan senang dapat kita masuk outreach, kita masuk pedalaman, terlibat jumpa dengan masyarakat yang especially orang asli. Kita ni jarang bertemu dengan orang asli di kawasan bandar, di kawasan yang senang akses internet dan sebagainya. Macam doktor sebut tadi, kita tak ada, maksudnya ada orang asli yang tak boleh akses internet. No internet. So macam mana diorang nak survive without internet. So itu salah satu pengalaman lah. Mungkin kalau doktor beri peluang kepada saya juga pun mungkin saya boleh apply cuti 1 minggu untuk bersama dengan doktor di Perak. Ahlan sangat. Memang sangat-sangat dialukan. Okay, baik. Alright, okay. Itu soalan kepada Dr. Nasibah. Baik. Terima kasih Dr. Nasibah. Seterusnya, soalan saya kepada Puan Hamidah. Okay, sekarang ni bila kita nampak media sosial, media elektronik. Media ni sebenarnya berperanan dalam menjadikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Namun ada segelintir saluran TV, radio dengan menjemput panel-panel tertentu seakan-akan menyoal tindakan KKM itu salah, atau ada juga selaku doktor namun tidak terlibat secara langsung dalam menangani COVID-19 mempertikai kebolehan KKM. Sejauh mana pandangan Puan dalam isu ini? Adakah akan memberi kesan teruk kepada masyarakat di luar sana jika terus-menerus media searu perdana buat begini? Silakan Puan. Okay, sebelum tu kita kena tahulah apa dia peranan sebenar media ni. Okay, dan media memainkan peranan yang teramat penting sekarang, bukan setakat untuk golongan muda tetapi juga golongan warga emas. Okay, terutama golongan-golongan ini mudah terpengaruh dengan media lah. Media memang memainkan peranan yang amat penting. Even bila dia buka TV tengok berita, ada berita yang menunjukkan perkara yang bagus-bagus tentang vaksin, dan ada juga forum-forum yang kita tengok ada menerima jemputan-jemputan seperti yang moderator maklumkan tadi, dia doktor tapi bercerita tentang benda negatif tentang vaksin, yang mana kita sebagai pengamal perubatan sebaik-baiknya lah kita mensyorkan perkara yang baik untuk mencapai target untuk vaksin itu sendiri. Jadi bagi saya perkara-perkara seperti ini kita perlu elakkan. Sebagai pengamal perubatan yang mempunyai etika tersendiri, kita perlu mewawarkan perkara yang baik untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat Malaysia. Jika kita memberi pandangan yang berbeza yang mana mengarahkan kepada perkara yang negatif, ia akan menyebabkan kebanyakan golongan lah, terutamanya warga emas yang cuma mendapat berita sekerat-sekerat je, dia tidak tahu hal sepenuhnya. Yang tu yang menyebabkan kita susah sebab orang yang berumur, warga emas, dia mudah terpengaruh dengan hanya bercakap-cakap. Tentang vaksin juga, kalau kita suntik, padahal jarum tu jarum kecil je, tapi bila cakap jarum besar pun semua orang dah mulalah gelabah tentang tu. Itu peranan media lah. Kadang media tunjuk. Sekarang cocok vaksin kena beritahu, kena tunjuk, sebab isu-isu macam ni banyak berlaku. Jadi golongan-golongan yang terpelajar mengambil kesempatan
kesempatan untuk menggunakan perkara negatif tu untuk mempengaruhi kelompok-kelompok lain supaya tidak mengambil vaksin. Biasanya golongan yang seperti ini memang golongan yang memang anti vaksin lah. Yang tu kita semua maklum. Perkara macam ni biasanya berbangkit disebabkan oleh nak mengajak orang lain supaya tidak mengambil vaksin. Jadi kita tengoklah kelompok mana yang kita nak target dan kita perlu memberi penekanan yang terus menerus kepada individu untuk memastikan yang vaksin ini selamat, memang perlu diambil, dan juga kita perlu meletakkan orang yang benar-benar pakar dalam bidang ni untuk menerangkan kepentingan mengambil vaksin. Sebab ada kajian yang telah dilakukan oleh penduduk di Malaysia lah, daripada universiti saya tak pasti, tapi ada kajian yang menunjukkan bahawasanya orang takut nak mengambil vaksin disebabkan kurang pengetahuan, dan takut kurang pengetahuan, dia takut disebabkan kurang pengetahuan. Oleh yang demikian, kita sebagai individu yang bertanggungjawab kena terus menerus mewawarkan kepentingan mengambil vaksin ni adalah untuk apa, untuk menyelamatkan diri, untuk mengurangkan risiko-risiko jangkitan. Dan kita juga perlu memaklumkan kepada mereka tentang kajian-kajian yang orang lakukan tentang vaksin ni sendiri. Di luar negara, contohnya di Turki ada membuat kajian tentang suntikan vaksin Sinovac, yang mana kadar kematian dan juga kadar penyakit yang stage 4, stage 5 tu mencapai sehingga ke 88 hingga 100%. Tiada efek apabila setelah mengambil vaksin tersebut. Itu menunjukkan keberkesanan vaksin itu sangat berlaku di negara dia, dan tak mustahil boleh berlaku juga di Malaysia jika semua rakyat Malaysia memahami kepentingan mengambil vaksin tersebut. Ya, betul. Betul. Memang media sangat memainkan peranan. Sebagai contoh platform sekarang di TV Wanita Sejahtera, kami seakan-akan cuba untuk memberikan pendedahan tentang apa itu vaksin, kenapa kepentingan vaksin, kenapa kita tidak boleh menerima vaksin, kita tidak boleh menolak vaksin. Sebab kerana perkara-perkara inilah kita nak meningkatkan unity berkelompok untuk kita nak kembali hidup normal. Okey, terima kasih Puan Hamidah. Okay, sebelum kita meneruskan soalan seterusnya kepada Dr. Nasibah, berehat seketika. Alhamdulillah, bertemu kembali. Okey, soalan saya terus kepada Dr. Nasibah. Program vaksinasi dirancang kerajaan untuk rakyat penting bagi mewujudkan imuniti berkelompok sekaligus membolehkan ekonomi negara kembali pulih seperti dilalui negara yang sudah melancarkan program imunisasi COVID-19. Isu walk-in sehingga bersesak-sesak. Sebagai doktor yang melihat situasi ketika itu, apa penambahbaikan yang boleh dibuat di pusat pemberian vaksin? Maksudnya di sini secara tentang penambahbaikan keseluruhan bagi setiap PPV. Silakan doktor. Doktor, mute. Lupa nak unmute. Okay, minta maaf. Terima kasih kepada moderator ya. Okay, kalau tak saya cakap sampai ke sudah ya, tak dengar. Okay, untuk permulaannya saya nak menerangkan lah. Okay, sekarang ni kita sudah mencapai sehingga 33,388 dos vaksin yang telah diberikan kepada rakyat. Okay, maksudnya dah 33 orang lah yang telah mendapat 33 juta rakyat Malaysia telah dapat vaksin. Okay? Dan sebenarnya populasi ini dia merangkumi lebih kurang, kalau keseluruhan dah lebih daripada 50% lah yang dapat at least first dose.
Dan kemudian dah lengkap tu dah hampir kepada 50% lah, dalam 43 dan 44% macam tu lebih kurang. So actually jauh lagi untuk kita nak capai 80%, tapi seharian memang kita kerajaan target adalah at least 300,000 dos sehari. Okey, 300,000 dos sehari. Ada kita pernah capai sehingga 400,000 dos sehari. Dan itu pun masih lagi ada yang tanya bila nak dapat vaksin. Kami nak dapat segera, kami dah tunggu lama. Okey. Dan juga kalau kata rakyat, kan kerajaan dalam perancangannya adalah untuk mendapatkan 66.7 juta vaksin untuk seluruh rakyat Malaysia. Tapi agak-agak boleh tak kita nak dapatkan stok 66.7 juta untuk divaksinkan kepada seluruh rakyat Malaysia secara serentak? Tak boleh kan? Sebab tu memang ada komponen utama untuk nak vaksin ni. Mula pertama, kita perlu ada bekalan yang cukup. Sebab kita tak akan dapat terus ambil semua bekalan sebab kita ada tempoh tarikh luput untuk start vaksin. So kita, dan juga bila ada tempoh tarikh luput, kita perlukan manpower, tenaga kerja. Tenaga kerja ni lah, kalau katalah ada vaksin yang banyak pembekalan tapi tenaga kerja yang kurang untuk kita beri vaksin kepada seluruh rakyat Malaysia di waktu yang sama pun menjadi salah satu masalah. Dan kemudian adalah kita panggil kumpulan sasaran tu lah, kumpulan sasaran yang mana kita sekarang dah sasarkan kumpulan yang ketiga lah, dan juga lokasi dan pelanaan. So kalau andai katalah seharian tu kita target 300,000 kan. Okey, andai katalah kalau kita nak up kepada 500,000 sehari kan. Kita target 500,000 sehari ataupun kita nak sebanyak yang mungkin kan. Lebih daripada kita punya kemampuan memang agak sukar. Sebabnya apa? Kadang-kadang lokasi PPV tu sendiri mungkin kita tak banyak dewan yang boleh menempatkan ramai orang dalam satu masa. Okay. So saya actually nak ceritakan secara dasarnya yang kita nak faham macam mana nak melalui fasa vaksinasi ni. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? So that's why kita kena fikir semua perkara, dari sudut perkara. So bila ada macam contohlah kata bila ada walk-in yang datang, memang kawasan PPV tu adalah dewan yang tidak terlalu besar. Okay, ataupun especially macam outreach, kita punya pakai dewan ni mana yang ada sahaja di tempat-tempat tertentu. So jadi orang akan datang ramai bersesak-sesak. Tapi sebenarnya antara penambahbaikan saya rasa adalah pertama, kadang-kadang kita cuba untuk nak, actually kita ada dos seharian, dos vaksin seharian yang kita target, dan kita akan ada jadual temu janji. Tak, masalahnya adalah menjadi masalah sekiranya orang yang ada dalam temu janji tak dapat hadir ataupun tak angkat telefon. So sehingga dah dalam tengah hari mereka masih tak hadir, jadi kita akan cuba panggil backup list lah untuk nak hadir, walk in lah untuk nak dapatkan suntikan vaksin. So untuk sekarang ni memang kita dah sebelum ni kita cuba untuk walk in, buat dalam kita panggil siapa yang nak datang boleh hadir pada jam sekian-sekian untuk walk in. Okay, tapi akan masalahnya sekarang ni bila dah menjadi lambakan, yang maksudnya dah orang terlalu ramai berkumpul, dah tak ada jaga SOP dah. Tu jadi macam agak sukar. Jadi sekarang kita cuba buat melalui backup list, melalui kalau ikutkan di klinik-klinik kami memang akan ada buat setiap hari, kita cuba buat backup list. Orang-orang yang tak dapat lagi vaksin, beri nama pada klinik-klinik. So jadi kita akan beri nama pada pusat-pusat vaksin lah untuk nak panggil ini adalah backup list sekiranya orang yang TCA datang. Tapi ada juga masalah lain yang bila dah agak-agak petang macam tu, pukul 3-4 petang, tiba-tiba orang yang datang temu janji yang asalnya tak boleh datang pula. So orang yang walk in tu macam mana kita terpaksa minta dia balik dulu ke? Sebab memang dos tu memang kita dah tetapkan untuk orang yang dah dijadualkan. So akan datang, memang dia orang akan kena datang balik lah esoknya ke, macam tu lah. Biasanya memang terpaksa buat macam tu. Tapi memang ada gegolongan beberapa orang yang saya nampak lah, ada gegolongan yang masyarakat yang memang sangat-sangat kita panggil semangat untuk mendapatkan vaksin ni. Macam walaupun mereka tak dapat hari ni, mereka akan datang lagi esok. Mereka datang lagi esok. Kan? Tapi yang penting janganlah sampai bergaduh. Jangan sampai bergaduh kan. Tapi so far alhamdulillah tak nampak lah sampai bertumbuk. Cumanya yang penting adalah penambahbaikan dia dari sudut macam kadang kita nak cakap benda tu memang kita tak boleh nak kawal. Sebabnya kadang-kadang faktor macam kita nak call tu memang ambil masa juga, dan juga kita tak boleh nak expect orang tu akan boleh hadir ataupun tak. Tapi dari sudut penambahan tenaga kerja kot,
Tu mungkin jugalah tangga kerja untuk kita call. Memang kita akan cuba bahagikan tim-tim yang akan call. So hari ni call yang ni. Okay, so petang ni cuba call yang untuk cuba untuk call untuk yang esok pula ke, macam tu lah. Memang kita akan cuba buat dari penambahbaikan lah. Dan juga mungkin dari sudut fasiliti lah, kelengkapan-kelengkapan yang ada di setiap PPV tu, kebanyakan ada juga NGO yang beri sumbangan. Alhamdulillah kan. Okay, kadang-kadang sebab memang di setiap PKD pun kita tak mampu nak sediakan secara keseluruhan yang ada kan. Tapi ada juga yang kita cuba minta peruntukan sikit demi sikit dapat lah benda tu. So penambahbaikan tu ada kadang-kadang ada NGO yang prihatin, memang dia orang datang untuk beri, dan ataupun ada yang individu-individu yang beri sumbangan secara individu juga kepada pusat vaksin lah. Mungkin dia orang tambah kipas ke, kerusi ke. Dan alhamdulillah so far kita nampak perjalanan di PPV yang saya pernah alami pernah hadir ni, memang kita berdasarkan sistem nombor lah. Sistem nombor. So kita akan panggil sistem nombor. Jadi tak ada masalah dari sudut siapa datang dulu ke apa lah. So kita memang adakan dari sistem nombor. Cumanya adalah disebab dari sudut kita panggil tempat tu sendirilah. Saya rasa tempat tu sendiri mungkin kecil ataupun tak beraircon ke, itu benda yang dari sudut teknikal lah, benda yang perlu dipandang dibaikilah. Saya kira sajalah, wallahu alam. Saya rasa mungkin boleh faham kot kan kenapa kita ada kekangan-kekangan dari sudut tu lah. Disebabkan semua faktor yang saya dah sebutkan tadi. Ya betul. Pengalaman saya sendiri terlibat secara langsung sebagai sukarelawan di pusat pemberian vaksin, tidak dinafikan tempat saya sendiri tempat agak kecil, taklah besar sangat. Walaupun dewan komuniti dia tak besar. Tapi disebabkan faktor bila kita bagi deadline untuk datang pagi, penerima vaksin tu dia akan datang tengah hari. Waktu tengah hari tu waktu puncak. Kan jadi keadaan itulah menyebabkan kadang sukarelawan nak menjaga, nak kontrol crowd, nak jaga laluan, nak jaga SOP lagi. Belum lagi keadaan yang berkursi roda yang kita utamakan, warga emas yang perlu kita utamakan walaupun dia sampai lewat. Dan ada juga isu berlaku di mana ada setengah di kalangan, kita faham bila dah tunggu lama nak tunggu giliran kan, ada juga ambil kesempatan potong line, ada juga ambil kesempatan menipu dalam nombor giliran, ada. Jadi mungkin saya sarankanlah yang sedang menonton ini, mungkin ada yang kita dengar kan dekat luar sana, untuk sama-samalah pun kata sabar, istilah sabarlah dalam kita tunggu turn ataupun kita prihatin ataupun kita bagi kerjasama dengan pihak perubatan juga maupun sukarelawan, juga kepada warga-warga emas ataupun pihak-pihak yang menggunakan kerusi roda ataupun orang OKU dan seumpamanya. Okay, baik. Terima kasih Dr. Nasibah. Kira sekarang ni kita sudah berada di kesimpulan. Saya nak tahu sekarang tajuk kita ni sebenarnya vaksinasi harapan untuk bangkit. Jadi bila kata vaksinasi harapan untuk bangkit, saya nak tahu daripada Puan Hamidah sendiri. Apa kesimpulan yang boleh Puan Hamidah simpulkan wacana pada malam ini? Silakan Puan. Terima kasih moderator. Kesimpulannya daripada wacana malam ini, sukalah saya untuk maklumkan kepada semua masyarakat kita lah, terutamanya masyarakat Malaysia, teruslah mendapatkan vaksin anda walaupun dalam masa sejahtera belum berdaftar. Kalau ada peluang untuk walk in, pergi datang ke pusat-pusat PPV untuk walk in, dapatkan vaksinasi segera. Dan kita masih ada harapan walaupun kita tengok COVID masih juga meningkat tinggi, tapi kita dalam proses untuk membentas COVID-19 ni, kita masih lagi membantu pihak-pihak kerajaan untuk terus memberi vaksinasi yang mana kita nak mencapai imuniti kelompok seperti yang diwawarkan. Walaupun macam tak nampak, tapi sebenarnya benda tu ada. Walaupun sedikit, dia lama-lama akan mencapai imuniti kelompok tu. Jadi kepada semua rakyat Malaysia yang menonton juga, saya harapkan siapa yang telah mendapat vaksinasi, walaupun sudah lengkap dos kedua, anda juga tetap perlu meneruskan SOP, jaga jarak walaupun telah diberi peluang untuk makan di kedai. Kalau boleh waktu-waktu sekarang kita terus bungkus dulu, makan di rumah. Ambil peluang tersebut untuk keluar sebentar saja.
Jadi jaga SOP, jaga diri, jangan pentingkan diri sendiri. Suka saya untuk sharekan kepada semua. Yang ni ayat dekan fakulti saya iaitu Prof. Dr. Harmi, yang mana sebelum kita memulakan outreach, kata-kata semangat ni selalu diwawarkan lah. Everyone safe until semua akan selamat selepas semua mendapat imunisasi lah. Everyone safe until everyone dapat vaksinasi lah. Vaccinate. Vaccinate. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Terus pandang perkara-perkara yang positif tentang vaksin, dapatkan maklumat-maklumat terkini yang sahih dan jangan hanya mendengar daripada satu pihak saja. Terima kasihlah daripada saya kerana menjemput untuk berwawancara malam ini lah. Okey, baik. Terima kasih Puan Hamidah. Okey, baik. Vaksinasi harapan untuk bangkit. Kesimpulan daripada Dr. Nasibah, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita dan alhamdulillah kita dah sampai ke hujung program dan saya harap kepada semua yang berada pada malam ini dapat sesuatu daripada perkongsian kami pada malam ini dan sebenarnya saya nak simpulkanlah sedikitlah saya nak ceritakan berkenaan dengan hari ini punya total jangkitan adalah sebanyak 22,597. Okey, dan daripada 47% daripada total tu adalah Cat 1 sahaja iaitu asymptomatic lah, tak ada simptom. Dan kemudian 51% adalah Cat 2 dan selebihnya 1% Cat 3, 0.4% Cat 4, 0.6% Cat 5. Dan dalam Cat 3 hingga Cat 5 tu adalah 2.1% yang mana hampir 80% adalah yang tidak mendapat vaksin atau tidak lengkap vaksin. So kita boleh nampak sebenarnya dalam kategori ini orang yang telah divaksinasi sebenarnya sangat sedikit lah yang berada di tahap ini. Dan kebanyakannya tanya kenapa masih dah vaksin dah berjalan, kenapa masih banyak, masih tinggi jangkitan. Okay, tapi mungkin disebabkan faktor varian yang terbaru kan, faktor sektor ekonomi ke. Tapi akan tetapi kita sebenarnya nak mengurangkan, sebab kita kata tadi, moderator kata di awal rancangan, kata apa, kita bukan kebal, bila dapat vaksin kita bukan kebal, tapi dia at least mengurangkan risiko jangkitan tahap teruk. Dan juga kita nak sebutkan dalam kes yang kematian pada hari ini ialah 252 orang. Di antaranya adalah orang golongan yang tidak ada lebih kurang 70 lebih tak silap saya yang tidak ada apa-apa penyakit. Jadi saya nak sebutkan bahawasanya sekiranya anda tidak mahu vaksin, adakah anda mahu kena COVID? Itu tanya pada diri sendiri. Sebabnya kemungkinan walaupun kita tak ada apa-apa penyakit, kita mungkin berada dalam golongan yang 70 lebih tu yang mana kita meninggal disebabkan COVID. So fikir-fikirkan sama ada anda ingin anda perlu untuk dapatkan vaksin ataupun anda ingin untuk mendapat jangkitan COVID, na'udzubillah. Jadi sebab apa ada yang cakap berkenaan dengan pada saya lah, mungkin ada yang cakap dia kata dia takut dengan kesan sampingan vaksin. Dan bila kita ceritakan kejayaan-kejayaan vaksin yang saya sebutkan tadi tu lah 2.1% sahaja ataupun lebih orang yang telah divaksin sangat-sangat kurang berada dalam Cat 3 hingga Cat 5, mereka akan sebut cuba cerita pasal berkenaan dengan kesan sampingan vaksin. Mereka akan kona tentang situ. So actually sebenarnya kalau kesan sampingan kita tengok sangat-sangat kurang. Sangat-sangat ringan berbanding kesan yang kena disebabkan COVID. Jadi para penonton sekalian, kita berusaha, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Bukan sekadar menerima qada dan qadar apa yang berlaku pada masyarakat, pada negara kita pada sekarang ni. Tetapi kita perlu berikhtiar, berusaha dan bertanya pada yang pakar apa yang kita perlu lakukan, apakah langkah yang terbaik untuk kita laksanakan sekarang. Itu saja daripada saya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT dan semoga COVID ini segera berlalu
dan kita Ya dapat benar. Ya menikmati betul. kehidupan seperti mana sebelum ni. Okey, Okey itu saja. baik, terima kasih Dr. Nasiba. Okey baik, kita ada soalan sebenarnya daripada para penonton tapi saya nak minta doktor dengan puan jawab dengan secepat mungkin, seringkas mungkin, boleh? InsyaAllah. Okey. Soalan InsyaAllah. daripada Puan Ifa. Okey, kalau lihat dekat sini kita ada soalan daripada Puan Ifa. Sekejap ya. Okey, sekejap. Kalau tak dapat datang hari yang sepatutnya atau lewat, ada talian khas tak untuk maklum atau petugas akan follow up? Ini kepada Puan Hamidah. Minta maaf. Soalan kepada Puan Hamidah. Boleh Puan Hamidah jawab? InsyaAllah boleh. Okey. Okey, silakan Puan Hamidah. Okey, biasanya kita tengok pada My Sejahtera ya. Kalau ada appointment dekat situ, if kita tidak dapat hadir pada hari yang telah ditetapkan, biasanya ada juga dalam tu untuk kita reschedule ya. Reschedule jadual di mana dalam My Sejahtera tu sendiri anda batalkan appointment yang telah ditetapkan dan juga nanti My Sejahtera akan reschedule balik memberi tarikh baru kepada anda. Jadi ini peluang yang sebab dalam My Sejahtera dia terlalu banyak tau permintaan untuk mendapatkan appointment. Jadi kalau anda terlepas appointment pertama tu, berhati-hatilah kerana untuk mendapat balik tarikh tu mungkin agak lambat. Jadi bila dia ada reschedule, dia mengambil masa dalam 2 hingga 3 minggu jugalah saya rasa. Kebanyakannya macam tu lah. Yang terjadi dekat PPV, dia akan telefon, tarikh dah terlepas. Okay, kalau kebetulan memang nama dia dah ada dalam sistem, memang kita ada sediakan vaksin tu. Tapi mostly vaksin yang bila dia tidak dapat hadir, kita akan replace dengan orang lain lah. Okay, sebab kita cuba target untuk tempoh hari tersebut berapa ratus yang kita perlu habiskan vaksin. Okay, sebab kita ada target untuk dicapai. Jadi kalau terlepas appointment, kita akan panggil orang lain yang backup list macam Dr. Nasibah maklumkan tadi. Backup list tu yang akan masuk. Jadi tarikh anda akan reschedule. Jadi kita mengambil masa yang lain lah. Mungkin 2 minggu atau 3 minggu. Kemudian baru dapat untuk mendapatkan vaksin. Okey, baik. Alright, terima kasih Puan Hamidah. Okey, ni soalan daripada TV, daripada Miftahatul Jannah. Jika kes first dose dapat tempat PVV negeri lain, lepas tu berpindah ke negeri lain dan sudah tukar lokasi, pegawai PVV tempat dos pertama noted and minta cancel appointment second dose dan minta ambil dekat tempat tinggal baru. Tapi sudah lebih sebulan masih belum dapat appointment baru. Macam mana tu ya, walaupun dah report dekat helpdesk banyak-banyak kali pun. Macam mana tu doktor? Silakan doktor. Okey, yang ini saya tak pernah encounter lagi lah. Maksudnya dia first dose di tempat lain dan second dose tempat lain. So kebiasaannya kita akan minta untuk pergi juga ke tempat yang sama. So even orang yang contoh di negeri lain sebab saya ada kenalan yang memang dia di Perak tapi dia dapat panggilan di Kuala Lumpur. So dia pergilah ke sana untuk dapatkan. So even second dose pun dia akan pergi ke sana untuk dapatkan sebab untuk dia dapat balik yang dos dia di tempat yang dia ada tu sekarang ni memang agak sukar sebenarnya sebab nama dia dah naik kat sana dan untuk dia nak beratur balik lah kita panggil queue balik untuk yang di tempat yang dia sekarang ni mungkin nama dia akan lambat lagi. So dia terus pergi ke sana. So bagi saya kalau dah berpindah tu tengoklah negeri mana kan. Kalau Sabah ke negeri Perak tu mungkin susah lah untuk kita nak ke sana. Tapi kalau in case jadi macam ni saya rasa memang kena buat appointment balik untuk dapatkan dos yang kedua. Cuba contact memang kita melalui helpdesk tu kalau dia tak ada reply, saya rasa boleh contact ke pusat PPV yang terdekat. Boleh cari yang maksudnya contohkan tempat kawasan kita tu ada pusat PPV yang terdekat, cuba maklumkan pada mereka. Di pusat PPV terdekat. Mungkin ataupun mereka boleh schedule cara yang lain. Itu sajalah kot yang kita boleh buat kalau ni, ataupun pergi ke klinik kesihatan terdekat lah untuk kita nak minta sebab kan sometimes klinik kesihatan ni kita boleh link dengan orang yang berada di PPV di kawasan tersebut untuk kita nak bantu supaya mudahkan urusan lah. Itu sajalah saya punya pandangan lah. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Nasibah dan juga Puan Hamidah. Berakhir soalan yang dijawab sebentar tadi, maka berakhirlah wacana pada malam ini.
vaksin COVID-19 perlu diperhebatkan lagi agar dapat capai imuniti kelompok dengan kadar segera. Apabila imuniti dapat dicapai, ia membolehkan ekonomi dibuka sepenuhnya. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Hamidah dan Dr. Nasibah kerana sudi meluangkan bersama dengan TV Wanita Sejahtera. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, baik. Kepada yang ingin mengiklankan produk, anda boleh tonton video yang akan ditayangkan selepas ini. Sekitar Jun 2021, mantan Perdana Menteri sebelum ini berkata, yakin pelan pemulihan negara yang diumumkan mampu mempercepatkan pemulihan ekonomi negara pasca pandemik COVID-19. Kini peralihan kuasa politik sudah bertukar. Apakah perancangan pimpinan baharu? Adakah agenda itu masih sama atau ada pun nambah baikan? Bagaimana pula dengan sektor ekonomi yang cukup terjejas sejak Mac 2020? Semua masih ternanti-nanti strategi dan pelan perancangan kerajaan yang baharu. Kerajaan perlu membuat pemilihan yang bijak dan dengan sumber yang terhad untuk memastikan ekonomi terus berkembang dan kualiti hidup rakyat dipertingkatkan. Sekarang kita melihat sinar harapan untuk rakyat Malaysia kembali pulih dan aktiviti ekonomi dibuka semula dengan lebih giat. Lebih ramai yang divaksinasi, lebih cepat imuniti berkelompok dapat dicapai, lebih cepat Malaysia bangkit dan kembali normal. Sehingga berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Sekian dari saya, Sakinah Jami'an. Assalamualaikum dan selamat malam. Anda jual produk? Tak tahu nak iklan kat mana? Tak jumpa pakej yang berpatutan? Jom iklankan produk anda bersama kami. Bermula dari pakej serendah RM10 hingga pakej premium. Hubungi 018 264 7335 untuk maklumat lanjut.